Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memberi kepada kita taufik dan juga hidayat serta kelapangan masa untuk kita berada pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kita dan bacaan daripada kitab Qawaidul Aqaid karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Agak-agak dia keluar lah tu. Ada. Nampak sikit InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi baru ini, kalau tidak silapnya, pada kata pengarang rahimahullah, bal la yazalu fi nu'uti jalalihi. Situ ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, bal la yazal fi nu'uti jalalihi, bahkan sentiasalah Allah subhanahu wa ta'ala, malah dia Allah subhanahu wa ta'ala kekal dalam kebesarannya, munazzahan 'aniz zawali, yang maha suci daripada hilang, luput, fi sifati kamalihi, pada sifat dia subhanallah ta'ala terus kekal dalam sifat kesempurnaannya, mustaghniyan an ziyadatil istikmali, yang tidak perlu kepada kesempurnaan. Okay. Sekarang ni pengarang rahimahullahu ta'ala membahaskan tentang, masih perbincangan tentang sifat berkaitan dengan tanzih, perbincangan tanzih. Tanzih maknanya kita menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat dan pengertian yang tidak layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi panjang dibincangkan tentang masalah tanzih ni. Kerana itulah kalau kita lihat, apabila Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebut tentang aspek maha suci Allah, maka didatangkan dengan ayat yang memberi makna umum, menyeluruh. Laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan Tuhan sesuatu pun. Yang mana bila nakirah fi ma'radin nafyi ta'um, dalam kaedah bahasa Arab, nama nakirah syai'un, nakirah
isim nakirah duduk dalam ayat negatif atau ayat penafian, dia memberi makna umum. Walam yakul lahu kufuwan ahad, samalah juga dalam surah Al-Ikhlas, dan tidak sama dengannya sesuatu sama sekali. Maka dinafikan daripada Allah penyerupaan dengan makhluk. Maka ulama kita apabila datang dengan cara umum penafian tersebut, ulama ahli kalam, ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka detail, mereka mendetailkan. Mereka mendetailkan. Ada orang dia silap faham, dia kata Allah sebut dan menafikan umum. Kita tak perlu detail lah katanya. Kita tak perlu detail. Apabila Tuhan menafikan secara umum, kita tak perlu detail. Sehingga kan mereka kata benda yang Tuhan tak nafi, jangan kita nafi. Ini dia panggil salah pada apa? Mi'yar. Salah pada jadi waktu salah pada penentuan dan penilaian. Alat mengukur tu tak kena. Alat mengukur tak kena. Macam mana? Bila dia faham Allah Subhanahu Wa Taala menafikan secara umum, dia kata kita tak boleh nak detail. Ini pemahaman yang tak kena. Kerana Allah Ta'ala dia tidak mendetailkan penafian tu, bahkan mendatangkan dengan secara umum. Bila yang umum ternafi, maka yang detail, yang halus-halus dengan sendirinya pun ternafi juga. Itu logik dan juga itu munasabah. Bila kita kata tak ada seorang pun mari ke sejid, tak ada seorang pun mari ke sejid, jadi makna apa? Kayak tiba-tiba orang puang mari. Kalau orang puang ada seorang, panggil tak ada seorang ke tak? Tak panggil tak ada seorang lah. Bila menafikan secara umum, tidak ada seorang manusia, makna segala jenis manusia, sama ada lelaki, perempuan, atau hak nyamuk jadi lelaki tak kira lah, ataupun hak duduk tengah-tengah. Bila kita nafi yang umum, tiada seorang manusia pun berada di dalam masjid sekarang. Contoh. Makna apa? Kita telah menafikan secara umum jenis manusia. Maka yang masuk dalam kategori manusia itu semua ternafi belaka. Nampak? Begitulah dalam masalah bila dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tidak ada sesuatu yang menyamai Tuhan, sesuatu tu, maka segala perkara yang dinamakan sesuatu atau segala benda tu dengan sendirinya ternafi. Bila kata tidak ada makhluk yang sama dengan Tuhan, maka ciri-ciri makhluk tu yang halus-halus, yang detail-detail ternafi dengan sendirinya juga. Itulah pemahaman yang dibawa oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu apabila datang berkaitan dengan tanzih, perbincangan tentang menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat yang tidak layak, mereka mendetailkan. Mendetailkan ni bukan menyalahi apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, tetapi dia ialah menerangkan dan menghaluskan dan menjelaskan kepada keumuman Al-Quran, ayat Quran yang Allah Ta'ala turun. Nampak? Jadi penafian-penafian tersebut itu dibuat oleh ulama tujuan untuk kita faham reti menyalahi Allah dengan sekalian makhluknya. Okay. Seterusnya, dalam ayat ini pengarang rahimahullah meneruskan lagi perbincangan. Kata Imam Ghazali, bal la yazalu fi nu'uti jalalihi, bahkan sentiasalah Allah Ta'ala pada sifat keagungannya. Sifat keagungan Tuhan sentiasa dan selama-lamanya. Lam yazal, tak pernah habis, tak pernah putus dan berkekalan. Sebagaimana dia itu
azali lagi abadi lagi qadim, maka sifat-sifat dia samalah juga. Munazzahan 'aniz zawali. Kalau dalam cetakan hak saya tu tak tahulah hak cetak sini tak. Lam tu kena asing. Zawali lam kena asing dengan waw. Dia tidak ada, patut ada space situ salah tulis je ni. Salah tarik je. Munazzahan 'aniz zawali. Ada wa, ada. Fi ke tak ada? Munazzahan 'aniz zawali fi. Wa fi. Okey. Munazzahan 'aniz zawali. Maha suci Allah daripada az-zawal, daripada hilang, luput, habis, maknanya samalah tu. Jadi kekal dia sifat itu selama-lamanya, tak ada berubah sama sekali. Kenapa mustahil berubah? Kita tahu dah apa makna baharu. Baharu ni makna asal tak ada kemudian ada. Jadi berubah itu ialah makna baharu. Berubah tu ialah makna bagi baharu. Jadi kalau Tuhan tu boleh berubah-ubah sifatnya, sekejap ada sifat ni kemudian tidak ada, maka itu ada pada Tuhan sifat baharu, ciri-ciri baharu, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadati listikmali. Dan pada sifat kesempurnaannya maha suci daripada penambahan kesempurnaan. Kalau orang tanya, Tuhan ni sempurna, boleh tak Tuhan nak jadi lebih sempurna? Allah Ta'ala ni sempurna, boleh tak Tuhan nak jadi lebih sempurna? Boleh? Boleh ke tak boleh? Payah juga tu, kena nenung. Tengok sini. Bila kita membincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat kesempurnaan Tuhan, sebab tu ditulis balik. Kalau tidak, mari tanya soalan itu tak selok kita. Tuhan kan maha kuasa, boleh tak Tuhan nak jadi lebih kuasa? Tuhan kan maha agung, boleh tak nak jadi maha agung, lebih maha agung? Benda-benda tu memang kita tak fikir. Lagi mana tak terlintas soalan tu, tak ada orang tanya, tak fikir kita. Kalau ada orang tanya kau tak selok kita, tak jawab. Orang kata boleh lah, kalau tidak lemah. Tentu lebih hebat. Tengok, kena faham molek ni. Perbincangan tentang akidah ni mesti menurut pemahaman dan juga cara pemikiran yang disusun oleh para ulama. Gini, bila dia bincang, tengok di sini dia kata jemaah, dia Subhanahu wa ta'ala terus kekal dalam sifat kesempurnaannya yang tidak perlu kepada penyempurnaan. Bila kita sebut Allah Ta'ala maha sempurna, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka kesempurnaan Tuhan itu kesempurnaan mutlak, tak ada boleh bertambah atau berkurang. Tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Dia macam tu, guana. Setakat tu saja ke? Kita jangan tengok kepada nisbah kita. Nisbah ukuran manusia ni. Manusia ni dia ada tahap-tahap dia kan. Kalau jawatan, ada orang lebih tinggi. Ada grade lebih tinggi. Kalau benda lagi. Kalau kita nak isi apa? Nak rumah besar, ada orang lebih besar dia tu. Ada lebih besar dia tu. Ada hak kata mewah, ada hak lagi mewah pada dia. Ada hak lagi mewah pada dia. Itu ni sebuah makhluk. Sekarang ni bila kita bincang tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, bila kita kata kesempurnaan Tuhan tidak boleh bertambah, apa maksud? Dengar sekali lalu macam kurang. Komang lah, tak boleh bertambah. Tak boleh bertambah dah komang. Itu cara fikir kalau kita tak faham bagaimana, apa makna penambahan pengurangan tu. Sebab itu diperlukan pada huraian.
Para ulama ahli kalam kita, Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka membincangkan ni supaya kita biar berfikir dengan cara pemikiran yang betul. Ikut logik sembarangan boleh jadi kita kata memang Tuhan boleh buat lagi, Tuhan boleh mensempurnakan dirinya lagi. Okay. Bila kita kata Allah Ta'ala ni kesempurnaannya mutlak, tak bertambah tak berkurang, tak, dia tidak melazimi Tuhan tu lemah dan juga Tuhan tu tidak sempurna sebab boleh semua. Sebab apa? Jika sesuatu yang menerima tambah, sesuatu yang boleh tambah, maksudnya sebelum bertambah dia kurang. Sesuatu yang menerima tambah, sebelum dia bertambah, kurang tak? Kurang. Jadi bila kita kata Tuhan boleh bertambah kesempurnaannya, tidakkah sebelum bertambah tu dia kurang? Itu mustahil tu. Nampak tak? Jadi kesempurnaan Allah mutlak, azali dan abadi, tak bertambah tak berkurang. Berkurang jelas sangat memang tak, tapi hak bertambah sekalipun tidak. Dan kita tak boleh nak ukur dengan ukuran makhluk ni. Tak boleh nak ukur. Gaji dia kata 1,000, boleh tambah lagi 2,000, 2,000 boleh tambah lagi, 4 juta pun boleh tambah lagi. Hak tu makhluk. Allah Ta'ala kita tak boleh nak buat hak-hak gitu, kerana kesempurnaannya mutlak. Nampak tak tu? Di mana wajah mustahilnya tu. Sebab tu dia kata wa fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadatil istikmal, dan pada sifat kesempurnaannya maha kaya Allah daripada penambahan kesempurnaan. Okay. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa annahu fi dhatihi ma'lumul wujudi bil uquli mar'iyyudz dhati bil absari ni'matan minhu wa lutfan bil abrari. Kewujudannya diketahui dengan akal dan zatnya dapat dilihat dengan mata. Ia adalah satu anugerah dan layanan baik daripadanya Allah kepada golongan abrar dalam syurga. Ni'matan minhu wa lutfan bil abrari fi daril qarari wa itmaman lin ni'ami bin nazari ila wajhihil karimi. Satu anugerah dan layanan baik darinya, dari Allah, kepada golongan abrar. Abrar ni orang-orang baik, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang soleh dalam syurga, dan menjadi pelengkap kepada nikmat-nikmat yang lain. Okay. Jadi seterusnya pengarang rahimahullahu ta'ala membincangkan tentang satu masalah ataupun pembincangan tentang wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah maklum bahawa Allah itu wujud, ada. Apa bukti ada dia? Ada orang pernah tengok? Ada pernah tengok ke tak? Ada pernah tengok tak? Tak ada orang pernah tengok kecuali Nabi SAW je, yang diberi anugerah melihat Allah ketika di dunia lagi ni, pada malam Mi'raj. Ada pun hak lain daripada Rasulullah tidak ada. Tak ada. Melihat dalam keadaan mana? Dalam keadaan sedar, dalam keadaan jaga. Dalam keadaan sedar, dalam keadaan jaga. Okey. Jadi Allah wujud ni, bagaimana kita nak meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu apabila bercakap tentang kewujudan sesuatu yang tidak nampak oleh mata ni, kita boleh membuktikan dan berdalil dengan kesannya. Sebab itu Allah Ta'ala suruh lihat kepada alam, kesan kepada pencipta yang mencipta alam, iaitu alam ni. Alam ini kesan bahawa ada yang mencipta. Jadi pencipta yang mencipta alam ni ialah
Tuhan yang sebenar yang namanya Allah. Okey. Kemudian wujud Allah tu macam mana? Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud. Dan sesungguhnya Allah pada zatnya itu ma'lumul wujudi bil uquli, telah maklum wujud dengan akal. Bagaimana kita mendalilkan dan membuktikan wujud Tuhan? Dengan menggunakan akal. Ini jalan apa ni? Ini jalan kita jalan ghalib lah. Pendalilan tentang kewujudan Tuhan ini caranya banyak. Banyak caranya. Antaranya kalau dalam Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan Syekh Abdul Rahman Hassan Haban Nakah, dia letak Isyraq ar-ruhi tu, makna ilham dan juga campurkan makrifat daripada Tuhan tu dikira juga cara, tapi benda ni bukan benda yang boleh diusaha. Tak? Bukan benda yang boleh diusaha. Kenal Tuhan ghalibnya dengan akal. Apabila seorang tu memerhatikan alam, bahkan memperhatikan yang paling dekat dengan diri dia itu diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Nampak? Jadi diri dia sendiri itu bukti bahawa ada bagi alam dan ada bagi dia ini pencipta. Maka sebab itu dia kata Allah Ta'ala fi dzatihi ma'lumun bil wujudi bil uqul. Diketahui wujudnya dengan akal. Benda yang kita boleh berhujah, berdalil dengan akal. Bukan makna Tuhan ni wujud dalam akal je, bukan. Jangan faham gitu. Ada juga setengah daripada golongan yang cuba nak menfitnah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni. Dia kata golongan Asy'ariyah ni kata Tuhan ni benda yang ada dalam akal je. Jangan faham gitu. Ulama kalam dia membahagikan perkara tu, ada benda yang kita faham dalam akal, tak ada di luar. Makna benda yang kita reti faham dalam akal, tapi pada alam nyata ni, pada zahir, pada kewujudan luaran tak ada. Macam kita kata benda yang kita khayal lah. Ambil contoh singa 10 kepala. Tahu tak? Singa kepala 10. Kita boleh bayangkan, boleh khayal tu. Adalah dalam pemikiran kita, tapi pada realiti ada tak? Tak ada. Tak ada pada realiti. Dah kita ada orang lukis kartun, tu lukisan, dia menterjemahkan khayalannya dalam bentuk lukisan, bentuk animasi, tu tak kira lah. Tapi pada realiti ada tak benda hidup itu? Tak ada. Jadi ada benda yang mana pada realiti tidak ada wujud, hanya kita reti dan faham pada akal. Ada benda yang memang ada sungguh. Ada sungguh. Tapi kadang-kadang benda yang ada sungguh ni kita tak boleh nampak oleh mata. Hak paling dekatnya benda pada sungguh, benda kita kata. Hak ada sungguh yang memang kita yakin. Kalau contoh perkara-perkara gaib ni, jin, ada, malaikat, angin pun boleh kita katalah. Angin, bukti dia ada tu makna bila mari dia berasa angin, tertiup. Tu benda tak nampak tapi benda ada. Apa lagi? Bunyi kan tak nampak, tapi kita yakin dia ada. Buktinya bila mari ikut panca indera pendengar ada. Jadi ada benda-benda ni, kalau sains ni lagi banyak lagi. Cahaya yang ada kita nampak ni, yang mata manusia hanya boleh lihat dalam spektrum antara ultraviolet dengan infrared. Dua tu, antara dua tu je. Lebih tinggi tak nampak, lebih rendah pun tak nampak. Betul tak ni kalau ada cikgu sains, fizik, salah betul lah. Antara spektrum pelangi tu lah. Dalam warna yang kita nampak ni, dalam spektrum tu je. Hak lebih tinggi cahaya atau lebih rendah, tak boleh nampak kita. Tapi dia ada. Sebab tu ada pacaran-pacaran hak boleh penyakit kanser kulit semua ada tu. Buktinya ada penyakit ni, ada penyakit ni. COVID-19 baru ni sudah lah. Satu dunia heboh pasal COVID-19. Benda ada tapi halus tak nampak. Maka
Ada benda yang memang ada pada realiti tapi tidak nampak. Kenapa? Mata kita terhijab. Mata kita terhijab. Terhijab mata ni banyak sebab lah. Kadang-kadang dekat sangat pun tak nampak. Habuk di mata kita, kita tak nampak. Padahal dekat sangat. Jauh sangat pun tak nampak. Jauh sangat tu, balik laut sana tu. Kat Singapura nampak tak? Tak nampak. Jadi kerana kelemahan mata kita ni, kemampuan mata kita terhad, jadi ada benda yang tidak nampak. Sebab itu kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana meyakininya? Dengan menggunakan akal, berdalil dengan akal bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu jalan dalam perbincangan ilmu kalam. Sebab itu mereka kata, apa dalil ada Tuhan? Ada alam. Tu susunan akal tu. Kerana alam ni baharu, dia ada permulaan. Maknanya sebelum ada dia tak ada. Tentu ada yang lain daripada yang menciptanya. Siapa? Tuhanlah tu. Nama apa? Turun Rasulullah, Nabi-Nabi, para Rasul beritahu nama Tuhan yang cipta alam ni Allah. Nampak tak? Okey. Ma'lumul wujudi bil uqul, mar'iyyudz dzati bil absari, dan dapat dilihat zat Allah bil absar, dengan mata. Jadi kerana Allah Ta'ala ada, kita boleh tengok Tuhan tak? Boleh tengok Tuhan. Kenapa kita kata boleh tengok Tuhan dan kita beriman? Kerana Allah Ta'ala sendiri yang kata, dan Nabi sendiri yang beritahu. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Muka-muka orang beriman pada hari akhirat nanti dalam syurga berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka melihat. Allah Ta'ala kata boleh melihat. Nabi SAW sebut, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badr kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kamu akan melihat Allah Ta'ala sungguh-sungguh melihat, macam kamu dapat melihat bulan sungguhnya. Bukan Tuhan tu bulan, bukan Tuhan tu bentuk macam bulan, tapi jelas dapat melihat pada malam terang. Tak ada yang menghalang penglihatan kita dengan Allah, dengan bulan. Maka begitulah orang beriman akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti dalam syurga. Jadi ini ni'matan minhu, sebagai nikmat daripada Allah. Jadi isu melihat macam mana ni? Ini juga perbahasan panjang antara ahli sunnah dan juga Mu'tazilah. Ini perkara yang Mu'tazilah memang pegang betul-betul, bahawa Tuhan ni tak boleh ditengok, kata dia. Kita kata Tuhan boleh tengok sebab apa? Sebab Tuhan khabar, Nabi sebut. Mu'tazilah kata tak boleh tengok. Dah ayat Quran, hadis tu mereka takwil. Ni kata mereka ni mendahulukan akal. Kenapa dia kata kalau nak tengok mesti benda hak toko. Kalau nak tengok mesti hak toko, dan benda tu ada depan, dan benda tu mesti cerah, kawasan cerah. Kalau gelap tak nampak. Hujah mereka. Jadi mereka menghukumkan pada Allah Ta'ala hukum sebagaimana melihat makhluk. Ni ahli sunnah tolak ni, kata tak boleh kita nak hukum Tuhan macam kita tengok makhluk. Mana boleh kita buat gitu? Makhluk sama makhluk pun dah berbeza dah pada masalah penglihatan. Mu'tazilah kata kalau kita tengok benda tu mesti ada depan kita. Kemudian mesti ada cahaya. Kalau kita duduk dalam bilik gelap katu panggil, gelap kelam gulita, boleh nampak tak? Hak depan kita tak nampak kalau gelap sangat. Kalau jauh sangat tak nampak juga. Jadi kalau kata Tuhan tu boleh nampak, ni hujah Mu'tazilah ni, maka Tuhan tu lazim dia tu berjisim, ada jarak. Takkan Tuhan berjisim ada jarak, maka dia kata tak boleh tengok Tuhan. Dah ayat Quran tu ditakwil dengan makna melihat nikmat Tuhan, bukan lihat Tuhan, melihat nikmat Tuhan. Okey, ini pandangan salah. Ini Mu'tazilah dihentang habis-habis ni. Dihentang habis-habis oleh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kita kata tak mesti nak tengok benda tu, nak tengok sesuatu tu, benda tu mesti berjisim duduk depan. Tak boleh kita nak letakkan syarat melihat
makhluk ni kepada Tuhan. Jadi melihat hamba kepada Allah bila kaifin, tanpa kaifiat, biasa seperti mana melihat makhluk sama-sama makhluk. Jadi bagaimana melihat Allah? Wallahu a'lam. Serah pada Allah. Adakah berdepan Tuhan? Tak. Adakah kena ada jarak? Tak. Adakah kena ada cahaya terang? Tidak. Tidak syarat. Kerana syarat tu syarat sama-sama makhluk je. Dengan Allah Ta'ala yang membuat sekalian makhluk ni, dia boleh beri kekuatan pada mata dan tubuh badan, melihat dia bukan dengan cara yang sama seperti mana kita melihat makhluk. Itu hujahnya. Dari segi orang beriman boleh terima dah. Dari segi hukum akal boleh terima. Nak lagi jelas, kita ambil contoh. Sama-sama makhluk pun syarat melihat ni berbeza. Ini contoh biasa saya buat. Kita buat contoh macam mana? Bila kita tidur, masa kita tidur tu, kadang-kadang kita mimpi kan? Mimpi, jumpa orang ni, jumpa orang tu. Masa tidur tu mimpi nampak orang, nampak sesuatu. Masa mimpi tu kita nampak orang tu ada depan kita. Ada. Lepas tu ada cahaya tak masa mimpi tu? Dalam mimpi tu cerah ke gelap? Dok aja mikir tak? Masa mimpi tu cerah ke gelap? Gelap. Kita dah nak jawab nampak tak? Tapi kita tutup api tidur ni. Masa tidur tu tutup api kan? Api kita tutup, macam mana boleh nampak? Macam mana boleh nampak? Lepas tu apa nama ni? Masa kita mimpi tengok orang dalam mimpi tu, mata kita celik ke tutup? Tak, waliknya orang mati tidur tak mata lah. Ada kat jenis tidur buka mata. Macam ikan. Tak, ada kat jenis gitu. Tapi walik tutup mata. Tak, kalau tutup mata nak tengok ke mana? Sebab itu. Itu alam, berbeza alam dah tu. Masih dunia lagi. Alam sedar dan alam tidur. Alam mimpi. Syarat melihat telah berbeza. Syarat melihat tu telah berbeza antara alam sedar dengan alam mimpi. Dah apa tak lagi alam akhirat. Alam akhirat ni Allah Ta'ala boleh buat lebih ada tu. Ini menunjukkan bahawa syarat yang diletakkan oleh Mu'tazilah tu tak betul sebenarnya. Kita tak boleh nak kias perkara yang ghaib atas perkara yang nampak. Dipanggil kiasul ghaib ala syahid. Ini tak diterima dalam masalah ni. Nak kias Allah Ta'ala yang ghaib dengan makhluk ni yang ada ni, tak boleh kita nak kias gitu. Okey, jadi dari kerana itu ulama Ahli Sunnah wal Jamaah memang hentam habis-habis golongan Mu'tazilah pada masalah ini. Mar'iyyu dzat bil absar ni'matan minhu wa lutfa. Itu betul situlah. Ada soalan Ada soalan. Dah habis gini, insya-Allah kita sambung minggu depan. Beri ruang untuk soalan. Soalan pertama, Allah adalah nama bagi zat yang bersifat kesempurnaan. Adakah sifat Allah berbilang-bilang, boleh dihitung? Maksudnya boleh dihitung dari satu sifat hingga sifat 20 oleh makhluk. Atau kita mengenal Allah, sebagai contoh kita melihat dalam satu hidangan terdapat berbagai-bagai lauk. Tetapi apabila kita memandang, kita akan melihat semua yang ada dalam hidangan. Dengan satu pandangan, semuanya ada tidak berbilang-bilang. Isu dia gini, isu boleh ke tak bilang sifat Tuhan? Isunya boleh ke tak bilang sifat Tuhan? Maka dia buat contoh tu contoh je. Macam kita tengok lauk, hidangan kan, orang buat talang besar tu, tok macam-macam. Tak, masa kita tengok tu tengok sekaligus kan. Tengok sekaligus. Jadi kita nampak sekaligus lah. Dah boleh tak kita nak bilang sesa? Boleh tak? Boleh ya, tak masalah. Kalau ambil contoh ni pun tak apa kena ada contoh. Boleh tak ambil sesa? Boleh lah. Duduk lama sikit tendung tengok ikan, sayur, belacang. Lepas tu ada lada. Boleh nampak ada telur. Boleh. Contoh, sebab tu contoh ni sebagai buat contoh je. Tapi isunya, bolehkah kita bilang sifat-sifat Tuhan? Jawapannya,
kita bilang sifat Tuhan tu bukan kata sifat tu hanya banyak tu. Awal-awal lagi dalam perbincangan sifat 20, ulama kita sebut dah. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ni memang tak boleh nak bilang ni, sebab segala. Semua sifat kesempurnaan hak dia belaka. Dan wajib kita mengetahui secara tafsil, secara mendetail, secara terperinci 20 sifat. Jadi 20 sifat tu bukan kata setakat 20. Dah boleh tak? Memang boleh lah. Dah 20 tu bilangan. Tapi dia tidak menyatakan bahawa kita hanya kata Tuhan ada 20 saja. Adalah tak tu? Jadi keliru, jangan keliru situ. Bilang 20 ada masalah. Bilang bukan makna kita nafi lebih pada 20. Bukan nafi lebih pada 20. Seterusnya, apakah hakikat Allah terlebih hampir dengan hamba-Nya, bahkan lebih dekat dari urat merih? Hampir dengan hamba. Ini dalam ayat Quran biasa digunakan dengan, didatangkan dengan firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Ni kalau faham salah jadi sesat, faham betul jadi selamat. Dia berserta kamu di mana kamu berada. Orang hak sesat pun guna ayat ni, orang hak betul pun ahli sunnah pun pakai ayat ni, tapi dengan pemahaman yang berbeza. Pemahaman yang berbeza. Macam mana? Apa makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dia bersama kamu di mana kamu berada. Maknanya kamu tidak terlepas daripada takluk Tuhan walaupun sekelip mata sekali pun dalam ilmu dan kudrat serta iradat Tuhan. Sebagaimana berada, tu makna berada tu, bukan makna berada makna ada sekali wujud Tuhan wujud kita. Tak. Kita dah maklumkan bahawa kewujudan Tuhan ni bukan dalam bentuk fizikal yang boleh duduk tepi kita, depan kita, bukan. Itu luar daripada perbahasan wujud Allah. Tuhan kan kita i'tiqad tidak bertempat, maka tak boleh kita kata di sana, di sini, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Tak boleh. Okay? Jadi kebersamaan Tuhan itu ma'iyah, diterjemahkan oleh ulama tafsir, ulama ahli kalam, ma'iyah berkebersamaan tu ma'iyatul ilmi, kebersamaan ilmu Tuhan. Makna ada di mana-mana Tuhan tahu. Kat mana-mana buat, sembunyi mana-mana Allah Ta'ala tahu. Ma'iyah tu ma'iyah apa? Ma'iyah riayah, kalau bagi hamba-hamba yang soleh, penjagaan Tuhan. Di mana kamu berada, jangan takut, Tuhan ada. Kita sebut gitu kan, jangan takut, Tuhan ada. Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi dalam ayat Quran Allah Ta'ala rakamkan perkataan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar masa dalam Gua Thur, lari daripada nak cuba menyembunyikan diri daripada ditangkap oleh orang Quraisy masa peristiwa hijrah. Maka Nabi nampak Abu Bakar bimbang, kata la tahzan, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bimbang. Innallaha ma'ana. Tuhan bersama kita. Bersama ke mana? Ada cokoh ke? Cokoh-cokoh ni bukan mainan dia, bukan. Okay. Lagi dekat pada orang Merih, samalah. Jadi sebagaimana tidak urat kita ni sekali dengan kita tak terlepas, maka Allah SWT kita ni dalam takluk dan juga dalam genggaman Allah SWT. Yang ketiga, soalan ini amat sensitif. Tapi saya berharap penerangan daripada Ustaz. Wajib kita mengenal Allah dengan dalil akli dan dalil nakli. Sebenarnya wajib kenal Tuhan. Dalil itu wasilah. Kalau kenal tak ada dalil pun tak apa. Tapi goliknya nak kenal, nak wicerak, kena ada dalil lah. Tak. Wajib bagi Allah bersifat qadim, kidam lah. Bersalahan Allah bersifat baharu, berjisim, arad. Maha suci Allah mencipta makhluk dengan kudrat dan iradatnya. Sebelum Allah mencipta langit dan bumi dan segala makhluknya termasuk malaikat, jin dan manusia, di mana keberadaan Allah?
Soalan dia, sebelum ada makhluk ni Tuhan ada mana? Jawapannya, Tuhan sebagaimana tidak di mana-mana sebelum ada makhluk, dia pun sekarang tidak di mana-mana. Nah, sebagaimana kan kata dah, sifat dia tidak berubah. Sebagaimana tak ada makhluk, kita tak boleh nak letakkan tempat baginya. Kita tak boleh nak nisbahkan tempat. Maka sebegitulah sampai sekarang Allah dalam keesaannya dan ketunggalannya. Maha suci Allah tidak tertakluk dengan tempat dan masa. Ini bukan soalan berkenaan zat Allah, tapi kita sebagai hamba, kita berharap mendapat rahmatnya untuk mendekatkan ini sebagai hamba yang bertakwa. Ni dok jumpa pergi pucuk, jumpa dah. Soalan zahir tu nak tanya benda tu, tapi kita boleh baca lah sebaliknya tu. Kita nak mengharapkan rahmat. Mungkin syubhah yang datang, kenapa kita doa angkat tangan ke atas tu? Gitulah kot. Ataupun kenapa kita pohon sesuatu kita mendongok kepala ke langit? Tidakkah itu menunjukkan Tuhan duduk atas? Tu mungkin wallahualam, saya tak tahulah dalam tiga niat tu orang dia ke mana. Tapi hak antara syubhah yang berlaku, mereka yang katakan Tuhan duduk atas tu kan akak tangan kan, akak ke atas. Masa doa kan kita mengharapkan tengok ke atas. Tengok ke atas. Okey. Dia tidak melazimi bila berdoa tengok ke atas, akak tangan ke atas tu Tuhan duduk atas. Tapi kita minta apa? Minta doa. Minta rahmat. Doa dan rahmat tu datang daripada pihak yang mulia. Pihak mulia tu pihak atas. Tuhan beri rahmat. Tuhan beri kurnia. Jadi pihak yang mulia ialah pihak yang atas. Sebab tu kita angkat tangan ke atas. Lagi pula ulama kata atas ni qiblatud doa. Kiblat bagi doa. Atas. Sebagaimana bila kita semayang, kiblat kita ialah Kaabah. Kiblat kita Kaabah. Bukan mana Tuhan ada di Kaabah tu kan. Tapi kiblat dia begitu. Jadi perbuatan kita itu, kerana itu perbuatan yang maksud. Dia tidak melazimi bahawa itu Tuhan ada atas. Tak. Tengok jengok kata adakah Tuhan ada atas? Tidak. Tidak. Rahmat datang daripada atas. Memang kurniaan rahmat itu daripada pihak atas, kerana dia pihak yang mulia. Adapun kita nak meletakkan keberadaan dan kewujudan Tuhan atas itu bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Gitulah. Panjang lagi ni, tapi rasanya boleh dah kot untuk kita buat bekal, insya-Allah taala. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.